Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita nak sambung pembelajaran yang lepas, tajuk yang baru. Penambahan pecahan tapi kali ini dengan penyebut yang berbeza. Okey, jadi contohlah kalau cikgu ada 1/3 tambah 2/9. Okey. Jadi sebelum itu bagi murid-murid tahun 5 yang sedang menonton, kamu boleh buat ulang kaji penambahan pecahan yang sama penyebut sebelum kita buat soalan ni. Okey, jadi kalau kamu ulang kaji daripada buku, kamu boleh tengok silibus tahun 4 ataupun kamu boleh tengok senarai video yang ada dalam channel YouTube ini. Cikgu ada sediakan satu video yang fokus kepada penambahan pecahan yang sama penyebut. Okey, jadi kita nak sambung. Jadi macam ini, kita ada satu pecahan yang mempunyai penyebut 3 dan pecahan yang kedua mempunyai penyebut 9. Bila ada soalan macam ni, kita tak boleh terus tambah. Okey, syarat untuk kita tambah pecahan, penyebutnya mesti sama. Okey, kita tak boleh guna jalan mudah. 1 tambah 2, 3 per 3 tambah 9, 12. Jadi jawapan 3/12. Tak boleh. Okay, itu jalan yang sangat mudah tapi salah lah. Okay, jadi nak tak nak, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena samakan dulu penyebut. Barulah kita boleh selesaikan. Jadi dalam video ini kita nak belajar 3 cara macam mana nak samakan penyebut. Jadi pada akhir video kamu boleh pilih cara yang kamu paling selesa untuk selesaikan latihan-latihan dalam buku nanti. Jadi cara pertama, kita akan tengok cara tengok kawan. Okey, tengok kawan. Cara kedua, cara Ultraman. Ni fire dia, X tu Dan cara ketiga, cara Sifi. Jadi selepas ini kita nak tengok setiap cara dengan lebih mendalam. Baik, cara pertama, cara tengok kawan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan tengok kawan ni? Tengok kawan ni kita fokus kepada penyebut lah. Okay, sebab tujuan utama kita adalah untuk samakan penyebut. Baru kita boleh selesaikan. Baik, tengok kawan. Maksudnya, bila kita ada satu penyebut, kita tengok kawan sebelah. Sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri lah. Boleh tak mereka menjadi penyebut yang sama? Jadi kalau untuk soalan ni, 3 dan 9. Okey, bila 3 dengan 9. 9 boleh tak jadi 3? Boleh. Kita akan gunakan bahagi 3. Tapi sabar, nanti dulu. Kita tengok pula pengangka. Kalau di bawah bahagi 3, pengangka pun kena juga bahagi 3. Okey, baru adil untuk kedua-dua. 9 bahagi 3 boleh, tapi masalah kita sekarang 2 ini tak boleh bahagi dengan 3. Jadi, kita tengok pula kawan sebelah. 3 nak jadi 9. Daripada nombor yang kecil nak jadi nombor yang besar. Boleh tak? Boleh. Kita gunakan cara darab. Jangan kata cara tambah. 3 tambah 6 boleh jadi 9. Untuk pecahan, kita cuma boleh gunakan operasi darab dan bahagi sahaja untuk tukar penyebut. Okay, kalau kamu tengok video-video sebelum ni pun, banyak kali cikgu kata, selagi kamu tak bahagi, selagi kamu tak darab, penyebut ini tidak akan berubah. Okay, baik, sekali lagi 3 nak jadi 9, boleh. Kita gunakan darab 3. Okey, dan macam cikgu cakap tadi, kena adil. Kalau di bawah darab 3, pengangka pun kena darab 3. Okey, jadi pecahan yang pertama kita akan ubah menjadi nilai, nombor yang lain. Nilai dia masih sama Kita akan tukarkan menjadi nombor pecahan yang lain dengan nilai yang sama. Okey, maknanya pecahan setara lah. Masa tahap 1 kita dah belajar patutnya pecahan setara. Okey, jadi 1 darab 3. Kita akan dapat 3 per 3 darab 3. Kita akan dapat 9. Okey, ini pecahan pertama sahaja. Pecahan yang kedua, kita tak usik, jadi kita salin semula. Kali ni kamu tengok, dua-dua penyebut dah menjadi sama. Jadi bila penyebut yang sama, macam kita belajar sebelum ini, kita cuma tambahkan
pengangka. Okey, 3 tambah 2, 5 per penyebut tidak berubah. Okey, jadi kita tengok jawapan akhir kita. 5/9 adalah pecahan wajar. Jadi kamu tak payah buat apa-apa. Okey, kalau kamu dapat jawapan akhirnya pecahan tak wajar, kita kena ubah menjadi nombor bercampur. Okey, contoh seterusnya kalau kita ada 1/2 tambah 1/3. Baik, sebelum kita nak selesaikan, kita nak tengok sesuai tak soalan ini untuk menggunakan cara tengok kawan. Jadi kita tengok, untuk yang pertama pengangkanya adalah 2. 2 nak jadi 3. Boleh tak menggunakan darab ataupun bahagi? Jadi kita cuba 2 darab 1 masih lagi 2. 2 darab 2 dah jadi 4. Jadi dah lebih daripada 3. Tak boleh. Tengok pula 3. Nak jadi 2. Boleh tak? Kalau yang besar nak jadi kecil, kita boleh guna cara bahagi. Tapi 3 tak boleh dibahagikan dengan apa-apa yang dapat jawapan 2. Jadi untuk soalan ini, cara tengok kawan tidak sesuai. Jadi kita nak tengok apa cara yang sesuai untuk menjawab soalan ini. Sama ada cara yang kedua, cara Ultraman, ataupun cara yang ketiga, cara Sifir. Baik, soalan yang sama, 1/2 tambah 1/3. Tadi kita tengok cara 1 kurang sesuai. Jadi sekarang ni kita nak tengok sesuai tak nak selesaikan soalan ni menggunakan cara Ultraman. Apa maksud cara Ultraman ni? Sebenarnya cara Ultraman cikgu senangkan dengan X lah. Maknanya silang. Okey. Cara Ultraman keluarkan fire dia tu, cara silang. Jadi kita tengok pada soalan ni. Apa maksud cara Ultraman? Maksudnya kita tengok persilangan antara dua nombor. Jadi kalau macam ini, 1 dengan 3. Yang kedua, 1 dengan 2. Kemudian kita nak tengok penyebut. Okey, apa maksud dia? Baik, kita mula dengan persilangan pertama tadi. 1 dengan 3 kita darabkan. Jadi 1 darab 3 kita akan dapat 3. Kemudian kita nak gabungkan dengan persilangan kedua. Okey, 1 darab 2 sama dengan 2. Okey, penyebut kali ni kita nak pilih yang mana? Nak pilih 2 ke nak pilih 3? Sebab itu cikgu buat tanda di bawah ni. Kalau yang persilangan pertama kita darab, persilangan kedua pun kita darab, yang ketiga ni pun kita darabkan. Jadi 2 darab 3 kita akan dapat 6. Okey, kamu tengok penyebut kita dah ubah apabila kita darabkan kedua-dua penyebut pada soalan. Dan ini kita selesaikan. 3 tambah 2, 5 per penyebut tidak berubah. Okey, kamu tengok last kali jawapannya adalah pecahan wajar, jadi tak perlu buat apa-apa. Kalau pecahan tak wajar, kita ubah menjadi nombor bercampur. Okey, kita cuba buat lagi satu contoh menggunakan pecahan yang sama pada cara 1 tadi. Okey, cikgu ulang balik soalan 1/3 tambah 2/9. Tapi kali ini kita nak gunakan cara Ultraman ataupun cara silang. Jadi kita tengok macam tadi kita buat persilangan di antara pengangka dengan penyebut dan yang kedua pun pengangka dengan penyebut. Okey, kita buat satu-satu. Persilangan pertama 1 dan 9. Jadi kita darabkan. Okey, kita darabkan. 1 darab 9, 9. Okey, kemudian persilangan kedua 2 dan 3. Ini pun kita darabkan. Okey, 2 darab 3 kita akan dapat 6. Jadi kedua-dua pengangka ni kita tambah. Kenapa kita tambah? Sebab operasinya tambah. Jadi kita ikut sahaja. Okey, apa jadi dengan penyebut? Okey, penyebut tak payah sibuk-sibuk kita nak tengok ini boleh jadi ini ke, yang ini boleh jadi ini ke. Kita cuma darabkan kedua-duanya. Jadi kita dapat 3 darab 9 sama dengan 27. Okey, kemudian kita selesaikan 9 tambah 6, 15. Penyebut tidak berubah. Baik, kalau kamu tengok ini, jawapan ni lain dengan
jawapan yang kita cari pada cara pertama. Kenapa? Sebab jawapan ini boleh dipermudahkan. Jangan biarkan jawapan jadi macam ni. Okay, ini adalah nombor yang besar. Jadi kita boleh mudahkan. Kita tengok 15 dengan 27 ada dalam sifir 3. Jadi kita bahagi 3. 15 bahagi 3, 5. 27 bahagi 3, 9. Okey, jadi jawapan kita akan dapat 5/9. Dan kalau kamu boleh rujuk balik pada cara pertama ni, jawapannya adalah sama dengan cara satu tadi, cara tengok kawan. Okey, 5/9. Cuma bezanya, kalau kita gunakan cara Ultraman, jawapan mungkin kita akan dapat yang besar dahulu nombornya dan kita kena mudahkan. Okey, sehingga tak boleh dipermudahkan lagi. Okey, kita teruskan dengan cara yang terakhir iaitu cara sifir. Cikgu gunakan soalan yang sama 1/3 tambah 2/9. Selepas ni cikgu akan gunakan contoh yang lagi satu lah. Okey, 1/3 tambah 2/9. Kita nak gunakan cara sifir macam mana? Macam cikgu cakap tadi, tujuan utama kita adalah untuk samakan penyebut. Okey. Bila dah sama penyebut, baru kita boleh selesaikan seperti biasa. Okey, macam mana cara sifir ni? Kita ambil sifir menggunakan nombor yang ada pada penyebut. Jadi, sifir yang pertama adalah sifir 3. So, kita tulis sini dulu. Ambil satu ruang lah. Okey, 3. Kemudian, sifir yang kedua adalah sifir 9. Okey, apa maksudnya cara sifir? Kita senaraikan sifir satu persatu secara bersebelahan untuk kita nak cari apa angka yang sama yang ada pada kedua-dua sifir. Okey, macam mana? Yang pertama, 3 kemudian 9. Untuk sifir 3, yang kedua adalah 6. Untuk sifir 9, yang kedua adalah 18. Jadi kamu tengok pada 4 nombor ni dulu. Ada tak sama pada kedua-dua sifir? Tak ada. Bila tak ada, kita teruskan sampai kita jumpa. Yang ketiga untuk sifir 3 adalah 9. Yang ketiga untuk sifir 9 adalah 27. Okey, kita stop dulu. Tengok balik. Ada tak angka yang sama pada kedua-dua sifir? Jadi dekat sini, kamu boleh nampak yang pada sifir 3 ada 9. Pada sifir 9 pun ada 9. Jadi bila ada dua angka yang sama pada kedua-dua sifir, itu yang akan menjadi penyebut akhir kita. Okey, cikgu ulang Bila kamu senaraikan sifir, satu persatu. Jangan senaraikan sampai habis. Okey, buang masa. Kita senaraikan satu persatu secara bersebelahan. Okey, macam tadi cikgu buat 3, 9, 6, 18. Masih tak ada yang sama. Baru cikgu sambung 9 dan 27. Bila kamu nampak dua-dua ada angka yang sama, itulah akan menjadi penyebut pada penyelesaian kita. Okey, penyebut dah jumpa. Apa nak buat pada pengangka? Okey, kali ni kita kena tengok setiap pecahan. Okey, kita tengok pecahan pertama 1/3. 3 nak jadi 9. Macam mana? Okey, macam tadi cikgu cakap, boleh guna operasi darab dan bahagi sahaja. Tapi sebab ini nombor kecil, nak pergi ke nombor besar, kita akan gunakan darab lah. Jadi kita tengok 3 nak jadi 9, 1, 2, 3. Jadi kita akan darab 3 pada penyebut. Kalau penyebut darab 3, pengangka pun kena darab 3. Okey, jadi 3 darab 3, 9. Tak payah kacau. 1 darab 3, 3. Operasi tambah tidak berubah. Okey, kita tengok pecahan yang kedua. 9 nak jadi 9. Kena ubah apa-apa? Tak perlu. Jadi untuk pecahan kedua kita boleh salin semula. Okey, 9 akan jadi 9. Kalau bawah tak buat apa-apa, atas pun tak payahlah buat apa-apa. Jadi 2 ni tetap akan jadi 2. Okey, kemudian baru kita selesaikan. 3 tambah 2, 5 per penyebut 9 tidak berubah. Jadi kalau kamu tengok cara ini sebenarnya ada sedikit persamaan dengan cara satu tadi, cara tengok kawan.
Okey, tapi tak apa, lepas ni kita akan tengok contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang sama juga macam pada cara kedua tadi. 1/2 tambah 1/3. Okey. Apa tadi yang cikgu kata? Mula-mula kita tengok pada penyebut. Kita ada penyebut 2 dan kita ada penyebut 3. Maksudnya untuk sifir kita ambil satu ruang lah. Kita ada sifir 2 dan kita ada sifir 3. Okey, sekali lagi cikgu tekankan, tak perlu kita cari sampai habis. Kita buat satu persatu secara bersebelahan untuk senang kita nampak apa angka yang sama yang ada pada kedua-dua sifir. Okey, jadi kita tengok untuk sifir 2 yang kedua adalah 4, sifir 3 kedua adalah 6. Okey, tengok dulu. Ada tak yang sama? Kalau tak ada, kita teruskan. Sini akan jadi 6, 3, 6, 9. Okey, tengok pula. Ada tak yang sama? Dekat sini kita boleh nampak bahawa pada sifir 2 ada 6, pada sifir 3 pun ada 6. Bila kedua-dua sifir ada angka yang sama, maka itulah yang akan jadi pengangka kita. Okey, dua-dua ada 6, maka itulah yang akan jadi penyebut kita, penyebut kita. Okey, jadi penyebut kita pada penyelesaian ini adalah 6. Barulah kita tengok pada pengangka. Okey, untuk pengangka kita tengok satu persatu. Kita tengok pecahan yang pertama dulu, 1/2. 1/2 tadi adalah sifir 2, jadi kita tengok. Untuk sifir 2 nak pergi ke 6 ni berapa kali? 1, 2, 3. Jadi kalau 3, 2 ini akan darab 3. Kalau bawah darab 3, atas pun kena adil darab 3. Okey, kita selesaikan dulu. 2 darab 3 dah jadi 6, betul. Kemudian pengangka 1 darab 3 akan dapat 3. Operasi apa tadi? Tambah. Ikut sahaja. Okey. Macam mana nak dapatkan pengangka yang kedua? Kita tengok pula pecahan yang kedua. Sifir 3. Untuk sifir 3 nak dapatkan 6, kita perlu tulis 2 kali. Jadi 3 ini akan darab dengan 2. Kalau bawah darab 2, atas pun kena adil darab 2. 3 darab 2 sama dengan 6. Dah tak perlu ubah apa-apa. Pengangka sahaja. 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi, bila kedua-dua mempunyai penyebut yang sama, kita cuma tambahkan pengangka. 3 tambah 2 sama dengan 5/6. Jadi, jawapannya sama dengan cara kedua tadi. Okey, sekarang ni kita nak tengok satu contoh jika soalan melibatkan nombor bercampur. Jadi sekali lagi pada tahun 5, murid tahun 5 yang sedang menonton, kamu boleh rujuk pada video penambahan pecahan yang sama penyebut. Dekat situ pun cikgu ada buat contoh-contoh yang melibatkan nombor bercampur. Jadi kamu boleh search dalam channel YouTube ini, cari video tersebut dan kamu boleh buat ulang kaji dahulu sebelum kita selesaikan soalan yang ada di depan ni. Baik. Kali ni, apa kita nak buat? Untuk murid tahun 4, pada video sebelum ni, kita cikgu dah tunjukkan cara nak selesaikan pecahan jika ia melibatkan nombor bercampur. Jadi, pertama sekali apa kita buat? Kita samakan ataupun kita cari jenis yang sama. Dekat sini kamu tengok ada nombor bulat dan pecahan tak wajar. Jadi, kita ikut kategori dia, ikut jenis dia. Yang pertama, kita samakan nombor bulat dulu. Kita ada 1. Kemudian kita ada 2. Jadi yang ini tak perlu tengok lagi. Okey, sebab kita dah sekalikan. Kemudian kita nak gabungkan. Ingat tambah di tengah ni bukan sebab operasi, tapi sebab kita nak gabungkan balik nombor bulat dengan pecahan. Okey. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah 5/9 dan 2/3. Jadi kita nak gabungkan dengan 5/9 tambah 2/3. Okey, 5/9 daripada sini, 2/3 daripada pecahan yang kedua. Dan kamu tengok
Untuk nombor yang ini tak ada pecahan wajah, jadi tak perlulah tulis apa-apa. Okey, kita selesaikan nombor bulat dulu. 1 tambah 2 macam biasa, 3. Kemudian kita nak gabungkan. Dekat sinilah yang baru kita akan tengok cara macam mana nak samakan penyebut. Okey, kita selesaikan. Jadi kamu tengok tadi kita dah tengok 3 cara. Terpulang pada kamu, cara mana yang kamu rasa paling senang, yang paling selesa, jadi kamu gunakan cara itu. Okey, katalah cikgu nak guna cara tengok kawan. Okey, jadi 9 nak jadi 3, boleh kita guna bahagi. Tapi tengok pula pengangka, 5 bahagi 3 tak boleh. Akan ada baki. Jadi kita tengok pula pecahan yang kedua. 3 nak jadi 9, boleh tak? Boleh. Kita gunakan cara darab. Okey, jadi 2 ni pun kita akan darab. Jadi 3 ni nak jadi 9, kita akan darabkan dengan 3. Atas pun kita akan darabkan dengan 3. Jadi sini 5 per 9 kita tak usik. Tambah 2 darab 3, 6. Penyebut tidak berubah. Okey, kemudian sini kita akan dapat 3 tambah 5 tambah 6, 11 per 9. Okey. Ada sedikit masalah. Kenapa? Sebab 11 per 9 ini adalah pecahan tak wajar. Jadi, kita kena ubah dulu 11 per 9 ni menjadi nombor bercampur. Okey, kamu boleh rujuk video-video sebelum ini. Ada beberapa cara nak ubah menjadi nombor bercampur. Jadi, 11 per 9 ini dia akan jadi 1, 2 per 9. Okey. 1, 2 per 9. Jadi apa nak buat? Sama juga, kita akan tambahkan dahulu nombor bulat. 3 tambah 1. Okey, kat sini cikgu sambung sini 3 tambah 1, kita akan dapat 4. Kemudian apa yang tinggal? 2 per 9. Tengok semula, adakah 2 per 9 ini pecahan wajah? Ya. Jadi kamu tak perlu lagi ubah menjadi apa-apa. Okey. Jadi jawapan akhirnya adalah 4, 2 per 9. Okey, jadi cikgu harap kamu dah boleh faham dengan ketiga-tiga cara yang baru diajar sebentar tadi. Dan macam cikgu cakap, kamu tengok cara yang paling sesuai dengan diri kamu. Okey, mana yang kamu paling selesa, mana yang kamu rasa paling senang untuk selesaikan latihan. Jadi sebagai rumusan, kita nak ulang balik apa yang kita belajar hari ini. Jadi untuk pertambahan pecahan yang tak sama penyebut. Okey, yang tak sama penyebut, kita ada 3 cara. Jadi cara pertama tadi adalah cara tengok kawan. Cara kedua, cara Ultraman ataupun cara silang. Dan cara ketiga adalah cara sifir. Jadi setiap cara ini ada kelebihan dan kelemahannya. Ada yang mengambil sedikit masa, ada yang kita kena tahu sifir, ada yang mungkin keliru bila kita nak tengok persilangan dia. Jadi kamu tengoklah mana cara yang kamu paling selesa. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran hari ini. Dan cikgu harap kamu boleh jawab latihan-latihan yang akan diberi nanti. Okey, jadi kita jumpa dalam video pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.